Kita syukur kepada Allah SWT yang dapat menurunkan siri penjelasan dan penerangan tentang isu-isu semasa, dan hari ini dengan kehadiran Dr. Zakaria untuk memberikan penjelasan tentang ekonomi, terutama yang menyangkut kepentingan ummah. Kita masih lagi di bulan Ramadan penuh barakah. Jadi mari kita sama-sama memastikan bahawa saki Ramadan ini dapat kita manfaatkan untuk memenuhi maksud penghayatannya, seperti mana ditekankan dalam Al-Quran bahawa bulan ini juga bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran untuk memberikan petunjuk, tanda-tanda jelas, dan memberikan kita keupayaan untuk menilai di antara yang baik dan yang tidak. Saya membaca kupasan Syekh Muhammad Shaltut bila mengupas ayat awal tentang tanggungjawab puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dia rujuk pada seruan kepada yang beriman. Syekh Muhammad Shaltut mengatakan kekuatannya ialah dari ibadah Ramadan sahaja sudah memberikan satu ruang lingkup tentang iman dan amal, dan juga akidah dan syariat. Maknanya ada relevan tentang bagi orang yang menyempurnakan Ramadan dan mengangkat ibadah ke darjat takwa dengan menyempurnakan penghayatan satu sistem hidup yang bermakna. Sebab itu disebut akidah dan syariat. Dan mudah-mudahan kita manfaatkan malam-malam akhir Ramadan ini dengan ibadah dan juga menelaah Al-Quran. Saya juga dipesan, ulama-ulama memesan, kerana tradisi di kalangan masyarakat Melayu ini sangat baik, tadarus Quran di semua masjid, tetapi mereka peringatkan membaca, memahami maknanya, membaca terjemahan dan tafsirnya sekali, supaya dapat kita menghayatinya. Kalau tidak, dia tidak ada makna tentang ahya Ramadan dengan membaca Al-Quran. Baik, kita dengar Dr. Zakaria dan saya juga diminta oleh teman-teman untuk memberikan sedikit penjelasan tentang agenda ekonomi bagi negara kita. Dan sebelum itu saya sampaikan salam Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar, yang terpaksa mengiringi Tuanku Sultan Selangor di Sabak Bernam malam ini. Saudara-saudara, menjelang pilihan raya yang lalu, kita telah didedahkan dengan bukan saja maklumat, tetapi dengan janji-janji baru tentang reform ekonomi yang tentunya menarik dari sudut kertas, tetapi lemah dari sudut pelaksanaannya. Dan kesan yang kita rasai ialah kenaikan harga barang, terutama petrol dan gula, sejurus selepas pilihan raya, dan semalam kenaikan lesen motor yang tentunya akan membebankan. Ini ditambah dengan kadar inflasi yang meningkat, sementara pertumbuhan pendapatan tidak setimpal dengan kenaikan harga barang. Umpamanya yang juga disentuh tadi oleh pengarah eksekutif MIR tentang tanggungan dan beban hutang yang bertambah dari 86.6% GDP. Dan ini satu yang mengejutkan, ya, kerana kalau ikut kadar ini, hutang isi rumah adalah di antara yang paling tinggi di dunia.
Gini koefisien kesenjangan pendapatan kaya miskin yang dihebahkan dengan karya Thomas Piketty baru-baru ini. Kalau dilihat dari 0,46, dari 20% isi rumah tertinggi perolehi 40% dari kekayaan negara, setengah daripada kekayaan negara, dan 40% rakyat negara ini hanya menguasai 1/6 dari kekayaan negara. Yang nak saya sampaikan di sini ialah tentang bertambah melebar atau kesenjangan pendapatan di antara kaya dan miskin. Walhasil yang dibicarakan dalam kuliah-kuliah ekonomi dan kenyataan dasar ekonomi pimpinan negara ialah pertumbuhan, pelaburan dan pembangunan, tidak kesenjangan yang tambah melebar. KDNK 2013 sudah mencecah 1 triliun ringgit. Tetapi kalau ikut kenyataan Bank Negara November 2013, 45% bond tempatan itu masih dikuasai oleh asing. Jadi ada petanda awal yang membimbangkan dari sudut ketahanan ekonomi kita. Dan ini termasuk hutang negara yang telah mencecah 54,8%. Dan kalau kita lihat umpamanya perbandingan dengan keadaan kedudukan di Amerika Syarikat, ekonomi dan pasaran bebas ini punya kekuatan dan ada kelemahan. Dan kelemahan terbesar adalah melebarnya jurang pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan pertumbuhan dan kekayaan yang dibolot dan dikaut oleh segolongan kecil. Sebab itulah kita dalam negeri-negeri di bawah kuasa Pakatan Rakyat, kita harus lebih teliti. Kita tidak harus terlalu taksub dengan keperluan pertumbuhan. Kita ambil umpamanya kontroversi KIDEX yang bukan semuanya masalah negeri. Ini projek yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan Lebuh Raya yang dianggap penting, tetapi yang kita bicarakan ialah keperluan pengangkutan awam yang patut diutamakan, pertama. Dan keduanya, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, tidak boleh lari dari kenyataan bahawa projek pembangunan yang dikatakan untuk faedah rakyat mesti mendapat reaksi dan respon dari rakyat. Sebab itu kita rasa cukup bimbang bila projek seperti KIDEX umpamanya ditekan begitu rupa dengan syarikatnya dibolot oleh kroni, peguam-peguam terpilih, dan tidak dilaksanakan cara telus dan dipaksakan dengan walaupun ada bantahan luar biasa besarnya di kalangan rakyat. Dan ini termasuk juga langkah-langkah lain, umpamanya soal pengambilan tanah yang menyentuh negeri-negeri dan juga lebih lagi di Sabah dan Sarawak, di mana kepentingan rakyat terutama kalangan miskin dan terpinggir tidak diberi pertimbangan. Sebab itu saya setuju dengan gesaan Dr. Zakaria bahawa pertumbuhan itu harus inklusif, harus mampan untuk memberikan ruang terutama pekerjaan bagi kalangan muda dan tidak membawa dasar yang lebih membebankan.
PTPTN membebankan, dan sekarang lesen motor membebankan, dan targetnya itu bebanan baru kepada golongan muda. Dan juga perlu ada langkah-langkah keadilan sosial yang lebih, dan ini yang dimulakan umpamanya di bawah kerajaan, langkah-langkah beberapa langkah diambil oleh kerajaan negeri Selangor untuk mengurangkan tak bebanan, tetapi permulaan ini harus ditingkatkan. Saya tidak fikir kita boleh menjaja kisah kejayaan kita untuk beberapa tahun awal tanpa rancangan-rancangan baru untuk mengurangkan beban rakyat terbanyak. Dan ini termasuklah juga apa yang disebut perubahan yang melibatkan penyertaan pekerja dalam kesatuan. Saya ada yang saya tidak tinggalkan tajuk ini. Dr. Zakaria sebut umpamanya rasionalisasi subsidi atau GST, ya. Ini istilah-istilah yang memukau, tetapi isunya bukan pendekatan rasionalisasi subsidi atau GST, tetapi sebelum kita perkenalkan sistem percukaian baru, betapa efisien sekalipun, kita mesti ada pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang lebih asas, yang lebih fundamental, yaitu ketirisan, rasuah, kehilangan dana yang besar. Kalau ini puluh bilion ringgit itu dibiarkan hilang, kemudian kita bicara tentang an efficient taxation system atau regime, ia tidak memberi jawaban. Inilah maknanya yang kita sebut di mana pakar ekonomi harus bersama membicarakan apa yang disebut public policy. Saya masih ingat baru-baru ini karya penting dalam bidang pendidikan oleh dekan kanan Harvard, Excellence Without a Soul. Nah, ini pimpinan UNICEF cari buku ini, ya, kerana pakar pendidik kanan Harvard menulis Excellence Without a Soul. Tidak siapa pertikai bahawa Universiti Harvard itu adalah pusat kecemerlangan ilmu dunia, tetapi rumusannya without a soul, no honor, no dignity. Tidak ada concern tentang masalah inequality terhadap marginalized societies, kerana pendidikan dia tidak pernah mencuit perasaan anak-anak di universiti supaya merasa derita atau permasalahan rakyat terbanyak. Jadi excellence in education, tetapi tidak ada dignity dan honor. Begitu juga kalau kita bawa isu GST, rasionalisasi subsidi, untuk menunjukkan kehebatan ungkapan dasar ekonomi, tetapi tidak menunjukkan keprihatinan tentang permasalahan dan derita rakyat. Maka sebab itu kita mesti kembali kepada pendekatan yang kita utarakan. Pertumbuhan harus inklusif. Hentikan dasar yang diskriminatif. Hentikan dasar yang membesarkan kepentingan keluarga dan kroni. Memberikan award berpuluh bilion ringgit, atau malah merger bank yang tidak transparan dan tidak telus maklumatnya kepada orang ramai. Tumpukan semula ke bidang latihan dan pendidikan dan perubatan dan perumahan, kerana ini sahaja yang akan menjamin masa depan, selain daripada yang mengatakan memperkukuh resilience ekonomi tempatan. Dan tentunya kerana anak-anak muda sekarang ini 60% penganggur terdiri di kalangan muda, 40% dari kalangan yang kita dianggap menganggur ini dari kohort umur 20-24 tahun. Jadi kalau tidak ada pendekatan yang begini rupa, saya percaya akan menimbulkan beban kepada rakyat.